kan lah ni, semua harga barang naik. Semua pakat fokus mencari rezeki, mencari duit lebih untuk duit poket dan macam-macam. Kita terpaksa nak buat macam mana kan. Ekonomi sekarang semua orang faham. Ekonomi sekarang tak mengizinkan kita untuk santai-santai berbelanja ikut suka saja, tak boleh. Kecuali orang yang betul-betul have. Orang yang have. Orang yang have ni tak kisahlah naik harga ke tak naik harga ke apa lah, depa tak kisah. Minyak naik seliter RM10 pun depa tak kisah. Depa have, depa ada duit. Bagi golongan yang macam kita ni yang terasa lah. Yang paling terasa golongan pertengahan lah. Golongan yang bawah ni tak terasa sangat. Mungkin dia dapat bantuan banyak orang bantu dia. Ada yang ramai tolong bagi bantuan. Ada yang bagi macam-macam lah. Orang yang susah kan dapat bantuan macam-macam. Tapi orang yang pertengahan ni tak dapat apa-apa. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja macam tu. Orang yang sedang-sedang saja ni susah. Pasal dia tak dapat bantuan apa, tak layak. Tapi dia pun tak mampu juga kan. Banyak orang tak sedar benda tu terjadi di kalangan kita, netizen kita ni, dalam Malaysia kita ni. Banyak bantuan disalurkan pada orang yang susah saja. Orang yang pertengahan ni macam mana? Orang yang bisnes pun ada hutang banyak. Betul. Ya, betul. Thank you Uncle Din, sokong saya. Thank you banyak-banyak. Ya. Ada orang bunyi macam-macam lah. Kalau bab orang kata apa, kaitan dengan duit ringgit dan undang-undang ni, kadang-kadang ada yang tak kena. Contoh dah macam road tax yang baru ni kan. Road tax yang baru ni dia dah digital, dia tak ada yang fizikal. Yang fizikal pun masih ada tapi susah untuk dapatkan, lambat lah apa kan untuk sampai untuk fizikal tu. Road tax fizikal yang lekatkan kat cermin tu. Lekatkan kat cermin tu road tax fizikal. Road tax digital ni yang dalam handphone kita lah. Road tax digital memang dalam ni taklah jadi masalah sangat. Cuma adalah yang bunyi road tax digital tu penguatkuasa ni nak check jadi lambat sikit lah. Dia nak scan dulu lah apalah, kita nak kena susah sikit lah. Tapi tak apa, yang tu tak ada masalah. Tapi itulah kad kahwin pun digital lah. Betul Abang DJ Bob, betul. Lepas tu yang jadi saya dapat dengar berita baru ni, ada kawan komplain lah. Yang mana duk pergi luar negara lah kita kata senang. Pergi Thailand baru tu dekat dengan kita sempadan. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang ambil barang di sana, buah-buahan, menjual niaga di sini. So yang mana tak ada road tax nak lekat tu, tak ada road tax nak lekat di kenderaan tu, tak boleh masuk belah sana, tak boleh masuk Thailand. Boleh pering keluar pertama kali kedua kena bayar. Depa cakap bukan saya cakap. Tapi tak tahu kan. Jadi masalah. Orang nak urus niaga di luar negeri, mungkin nak pergi daripada Malaysia nak pergi ke Thailand, tak ada road tax nak bawa kenderaan, road tax pelekat. Dah tak ada lah ni, semua digital. Sana tak mau terima, dia nak road tax yang pelekat tu ataupun pering keluar yang original punya. Satu kali memang boleh, kali kedua mungkin kena bayar kan, macam mana saya tak tahulah tu. Kalau kita screenshot lepas tu kita print, tak boleh kot asal kalau macam tu. Dia nak yang ori lah. Macam mana nak melintasi sempadan dengan road tax digital? Mungkin mereka tengah fikir-fikirkan lah. Tapi sebelum buat benda tu kena fikir siap-siap benda ni. Bukan boleh buat ikut suka. Dia menyusahkan orang ramai, menyusahkan rakyat. Macam tu pula. Kalau buat harga barang ni susah sebut lah. Semua orang tahu, buat apa saya sebut. Tak sebut pun orang tahu. Benda harian kita beli, benda harian kita kena guna, wajib asas pun dah naik harga kan. Nak buat macam mana? Thank you Anamisa, like that screen. Thank you banyak-banyak. Kita tunggu kawan kita ni, Abang Jam. Tak masuk lagi Abang Jam. Nak cerita di sini lah tentang ekonomi sekarang. Diorang yang kat atas tu memang suka, kita yang di bawah ni susah bang. Kita tak boleh cakap juga macam tu Uncle Din. Kadang-kadang ada yang di atas ni, ada yang okey, ada yang tak okey kan. Cuma kesepakatan mereka tu. Kadang-kadang tak sepakat. Yang menegur tak boleh macam ni dalam bincang kan, berdebat dalam tu. Dalam tu lah, tak sebut lah dalam tu lah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Macam-macam. Mereka pun berselisih faham. So keputusan yang mereka dapat tu kadang-kadang jadi ada yang adil, ada yang tak adil untuk buat undang-undang ni. Tu yang jadi masalah.
Kadang-kadang orang yang cakap benar ni dia dipandang rendah. Mereka lebih suka orang yang ada kepentingan dengan mereka. Okey, dia ni kalau kita ikut dia, kita dapat kepentingan kita. Tak apa, kita ikut sudah. Betul tak betul, janji kita ada kepentingan. Macam tu pun ada. Yang pejuang sejati ni pula, dia tak ada apa-apa. Selalunya kosong. So orang tak mau ikut dah. Aku ikut dia, aku tak dapat apa ni, dapat sakit ni. Tapi dia memperjuangkan kebenaran. Macam mak papa pipi tu lah, kebenaran. Macam tu lah. Jadi susah dunia lah ni, memang dunia memang kejam. Dunia sekarang memang kejam. Dia jadi macam tu. Mana DJ Bob tadi? Pergi mana DJ Bob tadi? DJ Bob dia tak boleh, dia emosi kita cakap lagi. Sekali dia tak boleh, aku kena buat live DJ Bob kata. Aku nak cakap juga pasal aku geram ni. Arif Udin cakap ni, aku pun dengar jadi geram ni. Nak kena cakap juga ni. DJ Bob kau boleh. Kita tahu orangnya dah. Walaupun kita kenal dalam ni. Dia tak boleh. Dia emosi. Dia semangat kebenaran dia tu tinggi. Kan. Betul dia jawab, betul kan? Semangat. Orang kata apa tu? Kita tahu daripada segi orang percakapan orang, reaksi muka orang, kita tahu dia punya dalaman dia tu macam mana. Bukan tak bagus. Tapi tu dia, kita tahu dia sanggup. Betul tak? Betul. Bagi saya lah, DJ Bob Anaroka ni seorang yang berjiwa kental. Dia dengan prinsipnya yang tersendiri, dia takkan terikut-ikut dengan orang kan, betul tak Abang DJ Bob? Lepas tu dia ada prinsip, kalau benda tu benar, dia akan cakap benar. Dia tak kisah walaupun dia ditimpa apa-apa benda yang memudaratkan dia pun janji benda tu benar. Dia tak kisah. Itu yang semangat yang ada pada DJ Bob kita ni. Ya betul. Kita faham, kita kenal manusia. Kita pun orang yang macam tu juga. Tapi kelemahan dia benda-benda macam ni, saya pun straight to the point juga. Kelemahan dia benda-benda macam ni, ada yang orang suka, ada orang tak suka. Yang tu terpulang pada mereka lah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Setiap benda yang hebat, macam cakap, benda yang hebat lah, benda yang level tinggi, makin ramai orang suka kita dan makin ramai juga orang yang tak suka kita. Dia akan meningkat dua-dua sekali. Memang hakikat dunia macam tu. Kalau hang seorang artis, penyanyi hebat, ramai, contoh macam Siti Nurhaliza, ramai yang suka dia, tapi ramai juga yang tak suka dekat dia. Sampai yang bawa keluar senjata nak buat dia pun ada. Kita heran. Pasal kita suka. Tapi bagi orang yang tak suka benda tu, tak menghairankan lah. So kita jangan ingat manusia ni semua sama. Macam pesanan arwah bapak saya. Saya pernah bertanya pada dia. Saya pernah bertanya pada bapak saya, kenapalah manusia ni buat jahat, gamak buat jahat sedemikian rupa, sanggup buat benda-benda keji, sampai melanggar hukum alam, sampai melanggar hukum kemanusiaan. Pasal apa? Bapak saya ni seorang guru besar. Dia orang dulu-dulu taklah educated sangat. Dekat SPM pun boleh jadi guru besar dah. Orang lah ni kena mengaji tinggi lah nak jadi guru besar kan. Zaman dia tu, zaman SPM pun ambil di rumah ya, jarak jauh ya. Dia jawab mudah saja. Kelebihan bapak saya ni, dia seorang yang boleh menyelesaikan masalah dengan cepat dan tangkas dan berkesan. Tu kelebihan dia. Arwah bapak saya. Dia jawab kat saya, hang tanya pasal apa orang buat benda jahat dan ada orang buat benda baik. Dia kata senang saja. Jawapan dia, hang jangan ingat manusia semua sama, manusia berbeza-beza. So jangan kita fikir apa yang mereka fikir, pasal mereka tak sama macam kita. Jawapan dia yang tu saja. Kalau manusia semua sama, aman damailah dunia. Ya. Dia cakap, kalau manusia berfikir semua sama, macam samalah, tak kira lah, amanlah dunia lah kita. Sebab tu manusia berbeza-beza. Jangan kita cuba fikir seseorang yang berbeza dengan kita. Kita takkan dapat. Pemikiran dia macam lain, tak sama. Tu jawapan bapak saya. Saya terkelu, dia dah tak boleh cakap apa. Nak cakap apa, dia cakap benda betul. Itulah jawapan seorang guru besar. Jawapan seorang guru besar.